Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak, Zul Razak dalam sesi petang saya. Petang ini topik kita musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Malam nanti kita akan ada Follow the Bull Show di mana kita melihat kepada cryptocurrency, mata wang kripto, dan kita akan bincangkan apa peluang dagangan yang wujud apabila kita nampak pasaran kripto yang basically sedang jatuh untuk semasa struktur dia adalah ke bawah semasa, dan apa peluang dagangan, apa impact dia kepada pasaran, dan kita lihatlah kepada perbincangan pada malam ini. Okey, jadi sebelum saya mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya, nama saya Zulkifli Razak. Panggil Zul, saya seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Eli, Nikkei, saya tahu dia dah sampai equalate, tetapi kenapa saya tak letak blue box dekat situ? Try tengok balik breakout dia 5 wave ke 3 wave. Kira balik breakout tu daripada structure breakout dia, daripada permulaan breakout dia 5 atau 3 wave. Lepas tu kita bincangkan ya. Wassalam. Hi Avi, Pian. Wassalam. Okey, kita tengoklah apa yang kita nampak dekat kripto. Yang basically kita nampak apa yang kita sedang lihat kepada nanti. Dan malam nanti kita akan lihat Pian. Okey, jadi kita lihat dahulu apa yang ada dekat pasaran untuk semasa. Okey, sentimen pelabur seperti yang kita bincangkan semalam agak bercampur, nothing much ya. Sebabnya kita sedang melihat kepada pasaran sedang menunggu kepada data inflation untuk US. Data inflasi untuk US ataupun CPI dia akan keluar pada esok malam. Ada divergence. Divergence cuma divergence. Structure dia 3. Tak kisah divergence ke, apa divergence ke, breakout dia 3. Dia tak cukup syarat untuk arah dia ke atas. Tapi breakout dia 3 wave. Jadi itu mungkin ending diagonal. Saya tak trade. Kalau 5 saya trade. Kalau 5 saya trade. Itu saja. Itu dalam sistem yang saya pakai. Tapi kalau sistem anda ada bagi peluang, masuk. Ya, tengok. Dalam sistem saya dia kena breakout dengan 5. Tak kisah divergence ke tak divergence ke, tapi dia kena ada 5. 5 wave dengan divergence lah. Kalau dia 3 wave dengan divergence, itu tak ada. Tak cukup syarat. Okey, perhatian pasaran adalah kepada data inflasi ni, sebab ini boleh mempengaruhi apa yang akan diputuskan, apa yang akan dibuat oleh FOMC pada minggu depan 17 hari bulan tengah malam kita tu. Dan pasaran sedang menilai sama ada FOMC akan mula memberikan isyarat untuk mula nak kurangkan pembelian aset dia. Itu something yang saya sedang tengok semasa. Jadi kita nampak untuk hari ini pergerakan pasaran adalah dalam pergerakan yang lebih terutamanya untuk mata wang yang lebih sideways, kecuali untuk minyak semasalah breakout. Jadi kalau kita lihat dekat indeks, arah dia ke atas, betul. Arah dia adalah ke atas. Cumanya kalau yang ini, contoh US 500, breakout ini adalah dalam 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tak kisah mana anda ambil lah. Tapi breakout ini nampak sebagai motif. Ini clearly adalah satu motif. Cumanya kalau dia buat benda ni, then kita akan trade. Kalau dia buat benda ni, kalau dia buat 1, 2, 3 ni, kita akan trade. Ini pun berakhir dengan divergence. Cumanya pullback dia tidak, ini berakhir dengan divergence. Pullback dia tak nyata. Kalau kecuali anda tengok dekat 5 minit,
Dan dekat situ kita nampak 3 wave dekat sini. Sini 3 wave. A, B dan C dekat sini. Tapi itu terlalu kecil. Kalau anda tunggu sampai 5 minit nak cari dia, jangan trade dia. Anda sedang memaksa untuk nak masuk market. Saya tak buat benda tu. Kecuali anda nak memaksa untuk keluar market lah. Oh, sorry. Okay. Okey, jadi ini adalah kalau dia buat ke bawah, then kita trade US 500. Perhatikan pada waktu ni indeks saya tak ada apa-apa yang saya minat pada waktu inilah pada waktu ini. Structure semasa contoh macam ni, high dia adalah dekat sini. Ini higher high dia. So kalau kita nak katakan dia ada siri, dia kena move macam ni. Dan kalau ada incomplete, dan kita masuk. Semasa tak ada. Sekarang ni tak ada apa-apa. So itu adalah untuk US 30. Yang ini pun tak break high dekat sini. So kita baru saja ada low, high, higher low dan tak tahu. Dia boleh jatuh lagi. Itu. Anda nak pakai M1 dengan M5 pun tak kisah. Asalkan dua time frame dia ada trend. Asalkan ada trend. Contoh, macam US 30 ni, satu kat sini, dia tak break out kan. Jadi kalau kita ada 1, 2 dan incomplete dekat sini, kita baru saja ada satu TF, satu structure, satu fractal yang ada trend. Saya nak 2 fractal. Maksudnya satu ni break, ini satu ni macam US 500. Anda beza dia dengan US 500, satu kat sini, dia break daripada high dekat sini. Dia break. Jadi kita dah ada satu trend. Dan kita nampak daripada bawah ni 1, 2, 3, 4 dan tak habis. Beza dia dengan US 30 ni, US 30, dalam ni kita ada 1, 2, 3, 4 dan ini tak break out. Faham tak? Dia kena ada 5. Dia tak ada. Ini tak break out. Jadi tak ada 2 time frame yang ada trend. Tak ada. Kalau dia break out atas ini, yang sini, break out atas ni, itu memang kuat lah. 1, 2, 3 kita trade. Sekarang ni tak ada. 2 time frame yang ada trend. Ni sekarang ni tak ada apa-apa. Sekarang ni sendiri tak ada apa-apa. Jadi US 30 tak ada menunjukkan dia ada ada sequence, ada trend. US 500 ni ada. Sebab dia 1, 2, 3, 4 kita tahu dia kena buat satu lagi Dan ini dah break. Jadi kalau dia buat kalau dia buat 1, 2 dan satu lagi low, kita akan trade. Okey, satu-satu. Saya kena tengok satu-satu. Kalau H1 ada incomplete sequence tapi H4 tak ada. Saya letakkan dia sebagai hourly. Saya lihat fractal, Eli. Bukannya lihat kepada time frame. Time frame ni tak. Saya lihat fractal. Faham tak? Fractal. Time frame, saya guna chart pelik. Saya guna 49 minit, 8 hours, 6 hours. Time frame is nothing. Saya lihat kepada fractal ataupun pecahan. Waalaikumsalam. Bukannya kepada time frame. Time frame tu ada kena-mengena dengan fractal, of course. Tapi saya melihat kepada fractal. Itu elite wave. Elite wave ni kepada macam kita tengok negeri. Kita tengok daerah. Turun. Faham tak? Time frame pun lebih kurang macam tu. Cumanya papan tanda dia degree yang mana satu. Ini boleh jadi degree kepada H4. Tak kisah. H6. Kalau masalahnya kita ni ramainya biasa dengan MT4, MT5. Time frame tu banyak. Bukan hanya H1, H4, daily. Kita ada H8, H6 yang orang tak biasa.
Bagi saya yang penting fractal ataupun degree of movement ni. Itu elite wave. Okay? Boleh. Kalau anda tengok dekat, kalau tak lukis dia pun sama, benda yang sama. Kalau anda tengok dia, structure dia adalah dekat daily anda tengok yang lebih besar masih lagi ada incomplete sequence. Tapi di time frame kecil tak ada. H4 tak ada. H1 ada. H4 dia tak break. H1 tak dapat. H1 tak cukup sifat. Tapi kita tahu daily masih push. Jadi saya trade yang H1 punya tu tadi. Boleh. Sebabnya kita masih ada push ke atas. Macam US, kenapa kita tak trade US 30 ni? US 30 ni, daily dia memang ada incomplete. Ini ada incomplete sequence. Ini ada. 1, 2. Kita ada incomplete kan? Ini ada incomplete sequence. Cerita dia dekat sini tak ada. Kalau kita tengok dekat H4 ni tak ada. Ini belum lagi break. Ini tak ada. Sini break out dia. H1 tak ada. Ini belum break. Tak ada. Jadi ini tak ada apa-apa. Sama je. H4, H1 tak ada apa-apa pun. Tak ada. Tapi sebaliknya, benda yang sama, kalau kita tengok dekat US 500, dekat daily pun sama, kita ada incomplete sequence. 1, 2, kita ada incomplete sequence. Dekat H4 pun kita ada, ini adalah, ini masih ni. Tapi ini dalam ni, kita dah ada yang ini. Ini H1 punya trade, bukan H4 punya trade. Jadi anda pergi kepada H1, barulah anda ada degree dia. Barulah ada. Jadi trading yang ini H1 punya trade, bukan H4 punya trade. Kita tahu daily masih push, jadi anda boleh masuk. Sebab sini dah ada trend. Kalau anda tengok di H4 tak ada trend. H4 yang ini, high kat sini. Faham? Tak penting pun apa ni. Yang penting anda tengok structure dia yang jelas. Saya trade pun saya tak lukis benda-benda ni. Saya tengok macam ni je. Saya tak lukis. Saya lukis untuk anda. Tapi untuk nak faham structure tu, kalau anda faham elite wave, that is good. Itu tujuan dia. Elite wave ni cuma map. So, asalkan anda tak short, the right side of the market adalah ke atas. Tapi kena ingat, kena faham, anda sedang menghabiskan wave 5. Wave 5, kita sedang menghabiskan wave 5. So, kita jangkakan dekat sini akan lebih low volume. Pergerakan yang tak pecut. Tak ada, momentum dia tak laju. Itu yang sedang kita lihat sekarang. Macam mana tu Kak Syah? Okey. Ini adalah US 500, US 30 tak ada, nothing. US 500 anda cuma tunggu kalau dia buat satu lagi ke bawah. Semasa tak ada. Sama juga US 100 Nasdaq. Nasdaq dekat sini kita nampak kita dah ada. Yang besar kita tahu dia ada incomplete sequence. Ini 1, 2, 3, 4. So kita tahu dia ada kena buat satu lagi 5. 5 dia kena break atas ini. Faham tak? Kalau kita kena kata ini dalam degree yang ini, dia kena break ini. Kalau tak, dia tak dapat jadi 5. Dia kena break yang ini. So, kalau kita nak katakan ini 5 dalam fractal ataupun pecahan yang color hitam ni, dia kena break atas ini. So, anytime kalau kat sini buat 1 dan sini dah ada incomplete sequence, 1, 2, 3, kita masuk. Itu je. Faham? Tak. Arah dia ke atas. Okey, ni US 100. Cumanya syarat untuk sistem tu tak cukup. Arah dia ke atas. Kalau dia buat double macam ni, saya akan masuk. Kita buat double. Ini buat satu lagi ke bawah, kita masuk.
Boleh tak dia terus pergi ke atas? Boleh. Kalau itu, anda profit dalam Nikkei position anda. Okay, inilah untuk US 100. Kalau dia buat double, satu lagi ke bawah ni kita trade. Letakkan alert. Itu je. Letak alert. Tak payah tunggu. Waktu tu baru ada tarik Fibo dan kira. Ini adalah untuk DEX. DEX pun sama. DEX yang leading. Nampak? Wave sekarang ni structure ni dah break 3 sini. So DEX leading. DEX ke depan. DEX ni high dekat sini, high ini adalah sama dengan yang US punya high ini. Cuma US tak break lagi, US equity semua tak break lagi high ini. Yang DEX dah break. Jadi DEX boleh tak dia pecut? Boleh, tapi dia akan lebih perlahan berbanding. Simple macam ni lah. Anda tengok Musang King dah mahal, anda beli durian lain akan naik harga. Jadi kalau anda datang kat situ, bajet anda, mahalnya Musang King. Kalau anda ada bajet dan nak makan durian juga, anda pilih durian lain. Lebih kurang macam tu lah. Faham tak? Konsep leader, konsep lead. Tapi yang lain-lain dia masih ke atas. Ni contoh dia. Kita ada DEX ni tadi dia dah break 1, 2, 3, 4 dan sekarang ni dia dah break. Ini dah break. Dia buat macam ni. Dia dah break. Ini untuk DEX. Untuk yang lain-lain, US equities, dia tengah buat macam ni. 1, 2, 3, 4 dan dia naik. 1, 2, 3, 4 dan dia tak break. Sama kan? Jadi kalau kita nak trade, saya lebih prefer yang ini. Sebab ini masih murah. Faham tak? Kalau anda buy yang ini, anda sedang buy dekat top. Anda sedang buy dekat top. Arah dia ke atas. Arah dia ke atas. Kalau anda intraday, tak ada masalah. Sebab ini adalah degree kepada daily. Ini dekat daily. Ini dekat daily dia. Okey, faham kan? Yang bila anda trade ni, anda sedang membeli ataupun menjual sesuatu. Anda sedang membeli ataupun menjual sesuatu. Jadi, fikirkan kumpulan equities ni macam anda lihat buah. Anda lihat durian. D24, Blackton, anda tengok durian kampung, anda tengok apa lagi, Musang King, Musang King pun ada kan. Jadi kalau ini dah mahal, yang ini dah mahal, where yang akan orang push? Yang masih murah. Ini konsep lagging, coincident, concurrent dengan apa? Lagging, concurrent dan juga apa? Leading. Yang ini leading, ini lead pada waktu ni. Ini tengah lead. Jadi kalau saya masuk, saya akan masuk yang concurrent, yang sekarang ni. Ini yang belum. Ada yang lagging. Lagging kita ada macam FTSE. Ini ada apa yang lagging. Yang lagging. Ini yang kita ceritakan semalam. Jadi kalau apa yang ini lagging. Ini masih lagging. Sama juga. Ini lagging. Kalau kita tengok yang besar lah. Semasa pun ini pun ada set up. Tapi the thing is, kalau kita tengok di belakang dia, kesemua ini adalah 3. Sini 3 wave. Anda tak dapat lukis 5 wave kat sini tau. 1, 2, 3. Jadi kalau 1 ni adalah dalam 3 dan kita tahu sini adalah fractal 4, kita jangkakan dekat sini pun akan buat 3, 3, 3, 3. Jadi breakout dia kita akan kira sebagai 3. Jadi kat sini kita tak trade. Ini kita tak trade. Biarpun breakout ini adalah 5 wave. Tapi kita tahu kat sini akan jadi ending diagonal. Ini kan jadi 3, 3. Satu kita tandakan sebagai 3, 3, 3 tau. Faham? Okey, ini adalah untuk FTSE. Sekarang saya tak berminat untuk trade dia.
Structure ini nanti apabila habis, I would rather, ni yang structure ini, structure ini habis nanti, correction yang lebih besar, FTSE adalah something yang saya akan cari peluang. Saya dah terangkan semalam, make up ataupun apa syarikat-syarikat yang membentuk FTSE ni. But yang semalam, malam tadi kita ceritakan kan, FTSE, sebab FTSE, syarikat-syarikat dia banyaknya kat luar. Luar daripada, operasi luar daripada UK. UK dah pergi. Yang luar UK ni. Itu yang something saya cari. Yes, dia boleh 5-3-5-3-5, 3-3-3-3. Sama juga dengan leading diagonal. Sama. Ending dan leading boleh 5-3-5-3-5 dan 3-3-3-3. Okey, ini adalah wave 5 dan kita sedang jangka pecahan dia adalah 3. Ini anda tak dapat lukis 1, 2 boleh, tapi memaksalah lukisan dia. Faham kan, Bat? Ya? Jadi saya nak struktur ini habis. Macam mana kita tahu struktur ni habis? Struktur FTSE ni. Macam mana kita tahu struktur FTSE kat sini habis? Anda tengok kepada dia punya RSI. Sekiranya RSI dia keluar daripada yang ini. Anda pergi, masa tu anda kena fitting kan kepada time frame dia. Anda nak tengok RSI dia, di mana struktur ini, struktur daripada sini, ingat ini adalah satu dalam satu intermediate. The moment anda nampak RSI dia buat yang besar macam ni. Ini adalah wave 2. Kalau dia buat besar macam ni. Sekarang ni kita katakan ini masih dalam yang sama. Yang sama sejak daripada sini, ini adalah yang sama. So kalau dia keluar daripada kawasan ini, kalau dia terkeluar macam ni, then itu adalah wave 2. Masa tu saya cari. Kita ada breakout dengan 5 wave. Ya. Masa mula-mula kita akan ada minggu depan, ingat 20 lebih, bukan minggu depan, minggu 1 lagi Bank of England punya mesyuarat. Bank of England punya mesyuarat, then saya jangka ini akan berlaku bila dia umumkan tapering. Okey, Bat. Ambil masa, Bat. Saya belajar elite wave, saya ambil masa lama. Tak ada istilah sell sekejap. Trend, saya tak percaya benda tu. Buy sekejap, sell sekejap, tak ada. Trend dia apa? Jadi, tapi kalau anda nampak dia kepada sistem anda untuk sell, anda sell. Indeks, anda tak pergi sell. Kalau anda nak sell indeks, anda sell yen pair. Kalau anda nak sell FTSE, anda buy GU ataupun buy GJ. GU lah lebih sesuai. Ataupun Euro GBP untuk sell. Sebab GBP ini mungkin disebabkan oleh GBP kuat. Okey, UK 100. Jadi sekarang tak ada apa-apa. Arah dia ke atas. Saya tak minat. Okey, kepada JP 225, breakout seperti yang saya nyatakan tadi, breakout ini adalah 3 wave. Kita boleh kira dia sebagai 5. 1, 2, 3, tapi tak dapat, nampak? Tak dapat. Tak ada cara untuk kira dia sebagai 5. Daripada breakout ini, breakout yang ini daripada low kat sini, 1, 2, 3, mungkin 1, 2. Anda nak lukis 3 dekat sini. Yap, Euro GBP. Risk reward dia tak cantik. Risk reward dia tak cantik. Satu saya tukar dia punya fractal semasa. Tapi arah dia ke bawah. Nampak? Breakout ini 1, 2, 3. So itu kita nampak. Yang lain-lain pun menunjukkan dia adalah satu ending diagonal. FTSE ending diagonal. Ini ending diagonal. So 3 wave ini saya tak cari. Sebab breakout dia adalah 3 wave. Syarat saya kena breakout 5 wave. Itu breakout yang valid kepada saya. Asalkan anda tak short dia, arah dia ke atas.
sebab apa saya tak minat 3 ni? Tahu tak kenapa? Sebab kalau ini 3, sini 3, sini boleh buat 5 tau. Jadi apa? Menjadi flat. Sebab tu saya tak minat. Faham tak? Kalau dia 3, sini boleh jadi 5. Kalau dia 3 jumpa 3, dia boleh jadi 5. Satu saya tak trade dia. Itu sebab dia. 3, 1, 2, 3. Lepas tu naik 1, 2, 3. Dia boleh jadi 5. Boleh jadi benda ni. Tu yang saya tak minat. Tapi kalau anda dah long daripada sini, stop loss anda trade je. Kalau anda dah long. Sebab itu saya tak minat untuk trade kalau dia 3 dan 3. Sebab dia boleh jadi 3, 3, 5. Ini jadi flat. Ini jadi A, B dan sini kita punya 4. Faham tak? Ini kita punya 4 kat sini. Itu saya tak minat. Okey. Faham? Macam U-Chef. Ingat yang U-Chef yang dulu. Okey. Ini JP225. Wave C dia boleh sampai selagi dia atas daripada 2 ni. Sebab ini dia boleh jadi kita tak tahu dia habis kat mana. The point is kita tak tahu dia habis. Kalau dia flat, selagi dia atas, kalau kita anggap dia sebagai wave 4, selagi dia atas 2 ni, dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi running 3, 4, 5, tak tembus. 2 kemungkinan. Tapi kalau anda dah trade, stop loss ada, TP ada, anda jaga duit, tak ada masalah. Bukan semua trade anda untung, tak ada. Arah dia ke atas. Cuma saya tak minat disebabkan kemungkinan untuk itu berlaku. Sebab tu saya kalau breakout 3, saya tak minat. Sebab itu breakout kena 5. Faham tak kenapa? Bila anda sedang melihat kepada incomplete sequence ataupun momentum sequence, anda nak tengok dia dibentuk oleh 5 wave. Kalau incomplete sequence, 1, 2, 3, tak kisahlah 3 kat sini 3 tak apa. 1, 2, 3 tak apa. 1, 2, 3 tak apa. 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena 5. Sebab the moment kalau dia adalah 3, 1, 2, 3, sini boleh jadi flat. 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Itu sebab dia. Sebab itu breakout dalam incomplete sequence must be 5 wave yang berakhir dengan divergence. Itu sebab dia. Boleh? Kadang-kadang market ni memberikan kita pengajaran. Kita belajar something daripada entry kita. Don't worry. Jangan takut anda silap. Anda cuma ikut SOP. Yang trade tu bukan anda. Yang trade tu sistem anda. Sistem okey, sistem tak okey. Ada masa dia tak ada 100%. Ada masa cantik dia baca market. Ada masa tak cantik. Anda cuma ikut dia. Anda tengok dia punya performance. Anda tentukan duit anda nak letak berapa kepada prestasi sistem. Itu trading. Dia tak ada masa anda nak betul semua. Tak ada. Tak wujud. Kalau ada orang claim sistem dia 100%, orang tu tak bercerita kat sini. Tak ada. Orang tu tak ada. Dia senyap. Dia tak bagi tahu orang dia trade. Kalau saya ada 100% punya sistem, saya tak bagi tahu orang saya trade. Saya tak nak orang tahu macam mana saya trade. Tahu tak kenapa? Kalau orang tahu, kan market dah banyak baca, pakai yang sama, lepas tu there will be something yang akan beat the system. Saya tak nak. Kalau ada benda yang 100%, tak wujud. Simple. Okay, but if you trade here, tak ada masalah. Your stop loss will be dekat kawasan sini. You are still in the market. 50% B sampai C, anda letak BE. Itu je. Ini dah cukup syarat untuk jadi 1, 2, 3, 4, 5. Faham?
Ini dah cukup syarat untuk jadi C ya. 1, 2, 3, 4, 5. So it might go up from there. Saya tak trade dia, saya dah terangkan sebab sini 3. Itu saja. Boleh faham Okey, ada soalan untuk indeks ESP35 pun sama. Ini bukan higher high, so bukan tempat untuk kita trade semasa. Yang kita tunggu kalau ini buat double US 500 dan US 100 sekiranya dia buat double. Jadi saya letak tulis lagi dalam ni. Kat mana saya punya outlook? Okey, kat sini indices US 500 cash, US 100 cash, even Germany 30 cash long with 2 if doing double. Tiga ni pilih salah satu, jangan tiga-tiga. Bagi saya yang lebih menarik adalah US indices, itu lebih menarik. Sistem faktor padukan pada ekspektasi. Ya, pada yang tu Pian. Okey. Anda buat duit berapa banyak depend kepada berapa banyak anda trade. Saya tak akan cari saya cari something yang even can give me 5-10%, depending kepada modal. Kalau modal $100, anda punya pulangan 5%, itu mungkin tak berbaloi kepada sistem anda. Tapi kalau anda berfikir bahawa modal anda cuma 100, sedangkan kalau MC depo lagi, itu bukan cara kira portfolio. Itu bukan trading. Itu beli nombor. Okey, kita tengok gold. Gold menarik, Badrul. Okey, yen pair. Yen pair sama. Saya tak nampak any big move pada waktu ini. Tapi arah dia yen pair adalah ke atas kecuali untuk USD JPY. Ini selari dengan pergerakan US dollar. Pergi tengok dollar index lepas ni USD JPY I'm still waiting untuk dia ke bawah, tapi bukan untuk trading. Bukan untuk trading USD JPY. Euro JPY kita mungkin dah ada fractal baru dalam ni. Ini adalah 1, ini 2 dan 1, 2 dan macam ni. Sekarang ni tak ada. Saya tak nampak apa dia nak buat dekat sini. Dia boleh jatuh lagi. Ini 5 wave. Nampak tak? Sini boleh jadi 5 wave dan kita buat 3. Yang ini ini boleh jadi 5 wave. Faham? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu dia buat 1, 2, 3, 4, 5. I would rather untuk trade dia dekat sini. Euro JPY nanti. I would rather, saya akan lebih nak trade dia kat 4 sini. Bukan yang sekarang. Sekarang punya structure tak ada. Dia masih dalam structure yang sama. Tengok ni bat dia masih dalam struktur yang sama sebab RSI dia tak break dekat sini tak ada, masih yang sama. Kita adjust dia pun sama, dia masih yang sama. This one agak besar. Satu saya tak minat, nampak tak? Ini yang besar. Ini mungkin wave 4 tau. So dia buat zigzag, itu mungkin wave 4. Kalau ini buat ke bawah, euro US dollar akan jatuh ke bawah dan indeks akan buat yang lebih besar. Sekarang ni tak nampak dia nak buat apa. So banyak sangat probability saya tak tahu. Dia tak nampak, kita tak trade. Simple je. Kita tak nampak, kita tak trade. Which one? Ini boleh jadi 5. Sini flat. Saya tak tahu. Dia boleh buat lain. Dia boleh jatuh ke bawah lagi. Apa pun, kalau dia buat double, kita akan trade dia. Kalau dia, maksudnya dia turun lagi then kita akan trade dia. Kalau dia break daripada sini. Ini bukan 4. 4 kita akan alih ke sini.
Okey, semasa ni tak. Anda tengok RSI dia, itu sebab dia saya katakan ini mungkin struktur lain. Nampak tak yang ini? Saya alih kat sini ya. Nampak tak struktur ini? Momentum dia lain macam. Ya. Yang dekat sini. So ada kemungkinan untuk dia naik, keep on diverging, dan kita buat yang ni. Faham? Kita akan ada, kita mungkin akan ada ni. Dan itu adalah wave 4 yang biru. View masih ke atas. View dia masih ke atas. Ya? Sebab apa kita katakan yen pair masih ke atas? Ingat tak? Yang indeks tadi, kita masih ada hutang. Untuk yang lain-lain ni, kalau dia nak buat wave 5, dia kena break out. Jadi indeks untuk US index masih ke atas. Faham kan? Selagi kita masih ada tanggapan bahawa indeks tak lengkap dan ada incomplete sequence, dan kita masih jangka yen tak kuat. Ya, dia boleh sideways ataupun lemah. Sebab indeks ni tak habis lagi. DAX yang leading yang dah break out, dia boleh habiskan wave 5. Indeks-indeks lain tak dapat nak habis, belum. Dia kena lengkapkan 5 ni kat sini. Ya, sebab itu view kita untuk yen pair masih lagi ke atas. Ya, masih lagi ke atas, tak habis lagi. Sekurang-kurangnya ini. Sekurang-kurangnya yang ini. Satu lagi, marginal high kat sini. Itu sebab dia. Satu-satu masalah. Saya tak dapat skip. Kalau saya ikut seorang-seorang tak habis kita. Okey, ini adalah Euro JPY. Kalau sabar, sama macam sabar tunggu set up lah. Macam tu. Itulah trading. Trading tak semestinya tiap hari kita terus masuk. Sama view kita untuk GJ. Nampak GJ kita dah ada sequence dekat kawasan sini. Kawasan sini kita dah ada sequence. Sini 1, sini 2. Dan sini berada dalam equal leg. Jadi dekat sini kita dah ada 1, 2. Ya? Dan sini kita dah ada degree yang lain. Faham tak? Sini kita dah ada yang lain. Okey. Kita dah ada benda lain dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita nak trade, anda tunggu dia buat. Kalau sini breakout 1618, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita ada wave 3 daripada yang ini. 1, 2. Dan wave 4 ni, bagi mereka yang intraday, anda boleh trade. Itu adalah untuk GJ. Pada sekarang, dia dalam equal leg. Banyak benda yang anda akan perasan bila ada news besar, market sedang tunggu, dia akan pergi kawasan equal leg dan main dekat situ. Sama ada dia akan break ataupun reverse. Dia berkali-kali. Siapa perasan setiap kali news besar? Kalau yang Januari tu pegang Pian. Yang tu masih relevan. Kat atas lagi untuk EJ. Itu boleh position trade. Okay. So, anda akan perasan tiap kali nak news besar, price akan pergi kepada satu support ataupun resistance. Dalam kes kita ni adalah equal leg ataupun box kita tu. Jadi kalau anda ambil equal leg ni, 1, 2. Price berada dalam kawasan ni. Sekarang ni. Anda akan nampak benda-benda tu. Kenapa saya pun tak tahu. Itu benda dia. Saya pun tak tahu kenapa. Sifat dia kot. Kalau bagi mereka yang intraday, kalau ini breakout 1, 2, 3, 4, 5. Ni breakout. 1, 2, 3. Ini adalah satu merah. Faham tak? Ini satu merah. Ini 2 merah. Jadi kalau ini berlaku, anda boleh trade dekat sini. Syarat dia, ending dia kena ada divergence. Ini ada, kalau dia breakout, dia kena breakout. Kalau tak breakout, kita masih dalam 2. 2 ni boleh buat ke bawah lagi.
Okey, itu adalah untuk AUD JPY. Ni bagi mereka intraday yang kecil ya. Saya tak masuk. Ini trading 5 minit. Tu yang ni. AUD JPY. Sekarang tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Ini sideways market. Try zoom out sikit chart. Ini sideways market. Tak ada trend. Tapi kalau M5 sini akan ada trend. Okey. CAT JPY. Kita masuk gold lepas ni. CAT JPY. CAT JPY nampak? Ini dah ada trend dekat sini. Anda tunggu ada incomplete sequence breakout structure ini 5 wave. Kalau dia tak breakout, anda kena trade di time frame lebih kecil. Macam ni. Jadi itu high dia. So, kalau unless dia break atas ini, 1, 2, 3, 4, breakout macam ni, 1, 2, 3 dan kita trade. Kalau tak ada. Masih sideways. Tak ada trend. Boleh masuk, tapi dia main kat situ je lah. Sebab itu saya sebut apa bat? Equal leg, incomplete sequence, momentum sequence. Anda pegang 3 tu. Motif wave 3 tak boleh overlap. Dan anda okey. Okey, gold. Gold sekarang tak ada apa-apa. Nampak ini satu structure, 5 wave. Ini satu structure kan? Ini satu structure. Sini boleh trade tak? Sini kita baru saja ada low, high. Kita cuma ada trend bila kita ada siri pergerakan. Sekarang ni dia baru low, high. Ini lower, higher low. Belum ada trend. Dia boleh lagi buat ke bawah. Kalau dia buat ke bawah, kita ada trend daripada sini. 1, 2, 3. Kita trade daripada sini. Kalau ini berlaku. Faham? Sekarang tak ada apa-apa. Yes. Marginal high. Ni. Itu satu structure. Fahamkan bahawa trend tu siri. Anda buka mana-mana buku trend. Trend tu siri. Okey. Sekejap Nah, kita pergi paling basic. Kita pergi baby pip. Okey. Baby pip. Mana baby pip ni? Baby pip Okey. Anda pergi yang paling basic. Okey, kita tengok. What is forex, white forex, broker, type of chart, support, resistance, moving average. Kat bahagian mana? Icon IC, trend. Kat mana? Dia kat depan-depan ni, saya tak silap saya. Dekat depan ni kot. Apa itu trend? How to choose mana dia? Technical analysis, sentiment, mana? Carilah dalam tu. Dalam ni ada. Bahawa satu trend tu adalah siri. Sekarang ni, kita baru saja ada satu. Dua. Jadi ini bukannya marginal high. Ini satu. Kalau nak ada trend, dia kena breakout macam ni. Dan inilah yang kita maksudkan dengan incomplete. Kalau breakout dia, kita tarik Fibo, dia tak sampai 100 dan dia pull back. Dan kita trade. Rosan. Sini tak ada. Arah dia ke atas. Asalkan anda tak short. Saya kalau gold breakout daripada yang dua ni, saya nak long dia. Kalau dia breakout dua kat sini, kita ambil gold. Asalkan anda tak short dia. Mana ni? Gold. XAU US dollar. Kalau siapa rajin buka ZN chart saya, anda akan faham kenapa. Okey. Ni adalah gold. Kat sini kita tak dapat katakan dia trend. Trend kalau dia masih meneruskan trend, dia breakout kan. Baru kita ada trend.
Sekarang ni tak ada. Trend besar dia ke atas. Yes. Tapi ada set up tak? Tu dia. Sekarang ni baru satu. Faham tak? Ini adalah satu. Sekarang ni Sekarang ni baru satu. Jadi kalau dia turun ke bawah, dan kita ada 3 wave daripada bawah ni. Dan saya akan trade. Yang ini saya trade. Kenapa kita tak trade yang ini dahulu? Sebab sini satu flat. Faham? Okey, kalau dia buat macam ni, dan kita ada 3 wave. Kita ada 1, 2 dan struktur yang baru 1, 2. Ni struktur yang baru. Dan kat sini kita trade. Okey? Kenapa struktur baru? Anda tengok dia punya ni. The whole thing kat sini adalah satu channel. Ini satu channel. Satu ada kemungkinan sini untuk buat deeper correction. Nampak tak kenapa? Sama seperti yang tu tadi kan? Nampak tak? Dia punya ni break structure. Sini break structure. Satu kita letakkan 2. Ni. Satu kita letakkan 2. Dia punya momentum ni break structure. Ini adalah satu channel. Dia break structure. Ini break structure. Jadi kita letakkan dia sebagai 2 dalam fractal. Itulah fractal. Fractal ni structure dan juga kepada momentum. Ini adalah structure, break. Maksudnya kalau kita tarik trend line, dia break. Ya, kita tarik trend line, dia break. Kalau kita tengok dia punya momentum, dia break. Simple. Jadi kita akan letakkan dia dalam fractal sebelah. Fractal yang lain. Kita trade dia kalau dia buat 3 wave. Jadi kalau sekarang ni dia buat ke bawah, kita trade daripada sini. Kalau dia break out ke atas, sekarang ni kita dah ada 5. Tunggu turun 1, 2, 3, 4, 5. Breakout ini ada incomplete. Kita masuk sini pula. Macam nampak cara kita nak masuk dia? Tak, itu bukan momentum sequence. Dia baru 1, 2. Itu adalah incomplete sequence. Faham tak kenapa saya duk cuba untuk cari nak masuk long goal? Kalau ini adalah 1, ini 2, ini 1, ini 2, anda dapat bayang tak apa yang akan jadi sebelah sini, Pian? 1, 2, nampak dia punya structure ni daripada low sini, daripada low ini kita ada, sini ada divergence. Ini adalah 1. Ini adalah 1 structure, 2 structure, ini 1 structure. Berakhir dengan divergence 2. Kita akan ada 3 dalam 3, di mana sini akan buat channel. Itu incomplete. Kalau dia break 1 sini pull back, saya akan cari peluang untuk long. Kalau anda ada akses kepada ETF, kepada syarikat yang berkaitan dengan gold, saya bagi hint sikit apa yang kita akan bincangkan dalam sesi malam ini kepada cryptocurrency. Nak, boleh tak? Lain-lain tak ada. Saya tak ada lain. Euro GBP sudah saya sebut semalam. Ada setup, tapi risk reward tak cantik. Ni. Ini risk reward tak cantik. Saya tukar dia. Sebab apa saya tukar macam tu? Sebab nak bagi peluang untuk kita trade. Kalau dia break 1 kat sini, dan kita boleh tangkap yang kat sini. Ini risk reward tak cantik. Ini kalau kita lihat dia sebagai 1, 2. Boleh. Sini pun ada. Anda sepatutnya dah letak BE. Ini ngam-ngam sampai 1 dan dia jatuh. Okey. Tak kisah. Dia boleh seperti saya lukis, dia boleh jadi seperti yang saya lukis semalam. Itu 1, 2. Apa pun anda sedang lihat wave 3. Anda tak pergi long dia daripada situ. Anda dah sepatutnya dah BE. Siapa yang masuk yang ini semalam, anda dah BE. Oh, dah hujung ni baru tanya mu ni. Awal tadi. Saya
Saya geram nak cerita tu. Tunggu Munir punya cerita. Tak soalan. Malam tadi saya dah cerita. Tak apa. Lepas ni kita cerita pasal goal dan juga kepada tu. Nampak yang ni? So kalau dia buat 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Break up. 1, 2, 3 ni kita long. Kita short. Euro GBP. Permulaan wave kita ambil pada RSI paling rendah. Bukan permulaan divergence. Tak. Yes, Pian. Kalau dia berakhir dengan 5 wave, kita ambil kat hujung divergence tu, bukan permulaan divergence. Dekat mana dia habis lah, wave 5 habis kat 5, titik tu lah. Ingat tak yang saya tunjukkan cara guna rectangle tu? Okay. Sini kita dapat lukis sebagai 5 wave sebab kita ada divergence. Kalau lukis macam ni, betul tak? Betul. Ini pun betul. 1, 2. Apa pun dia ke bawah. Dia naik ke atas sekarang ni. Kalau dia naik ke atas lagi, ini masih 2. Faham tak? So, anda akan W, X, masuk. Anda ini tak break. Break tak? Ini tak break. Kalau dia break bawah 1 ni, anda boleh masuk lagi ke atas ni. 1, kalau dia buat macam ni. Ini wave 2. Kalau anda dah masuk sini, anda dah BE. Kenapa saya tak letak dia? Tahu tak kenapa, Wimon? Kalau kita ambil lukisan semalam, saya lebih menekankan kepada risk reward. Kalau anda ambil lukisan semalam, ingat tak? Ini 1 merah, 2 merah kan? Sini. Sini entry dia. 1, 2. Okay. Dan TP dia adalah daripada sini. 1, 2 kepada entry. Tengok risk reward dia. Risk reward dia tak sampai 3. Saya lebih menekankan kepada faktor risk reward. Ini 10 pip atas. Itu benda pertama. Ini TP dia. Tengok risk reward dia. 2.49. The moment yang tu tak cukup, saya nak 3. Ni benda yang saya pegang. Tak semua lekuk saya trade. Saya nak risk reward. Berbaloi lah. Itu sebabnya saya tak letakkan kita punya ni. Faham? Risk reward. Itu sebabnya. Tapi kalau anda dah ada entry, tak ada masalah. Anda sedang buat wave 2. Ini berakhir dengan divergence semasa kan. Ini berakhir dengan divergence semasa. Ni dekat 5 minit. 5 minit. Ni chart 5 minit kat sini. Kita ada divergence. Ini wave 5. Okey. Lepas kita break sebentar lagi, saya bagi sedikit, saya kongsikan apa yang akan kita cerita dalam Follow the Bull Show. Kita break awal. Cerita gold, Bitcoin, dolar dan indeks. Boleh? Boleh? Tak boleh? Minyak tu 3 wave anda boleh long. Yes. Sebab kalau kita ni, bila kita ambil 50%, dia akan jadi 2. Sebab tu saya kena ambil 3. Sebab kita akan tutup separuh tu. Boleh? Okay. Kita break dahulu. Yes, exactly, Pian. Sebab kita dah tutup separuh. Kita break dahulu. Kalau tak, kita cerita separuh, kita berhenti kan. Dan kita sambung balik selepas Zatul letakkan iklan untuk kita. Kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bitcoin semasa. Jadi kalau anda lihat chart ini, inilah Bitcoin daripada, kita tengok yang panjang sikit. BTC USD. Kita tengok kat Coinbase. Coinbase panjang sikit. Okey. Jadi kalau anda lihat pergerakan untuk Bitcoin semasa ni, level yang ini, anda kena letak dia sebagai 5 wave.
Sebabnya kalau kita ambil daripada permulaan ini, daripada kosong, kita ambil daripada kosong, tak kisahlah dan ke bawah dia, lekuk yang pertama, ini dah melangkaui 1618. Ni dah melangkau kawasan ni. Jadi apa pun, sini adalah 1, 2, 3 tu dah cukup syarat. Soalan dia, adakah ini 3 ataupun 5? Itu persoalan besar kita sekarang ni. Sebab kalau dia adalah wave 4, kita masih akan ada satu lagi ke atas. Ya? Boleh? Ataupun di sini adalah di sini adalah 5. Itu soalan dia. 5. Sebab kalau dia 5, kita akan buat yang lebih besar. Macam mana kita nak tahu benda tu? Struktur sekarang ni 3 atau 5. Kita tak dapat nak lihat momentum. So kalau anda tengok momentum dekat daily chart, kita tak cukup. Kita baru saja ada satu struktur. Faham tak? Kita baru saja ada satu struktur. Jadi kita tak cukup. Kalau kita nak lihat kepada momentum, anda kena tengok at least 2 complete cycle. Maksudnya macam ni. 4, 5, 1, 2, 3. Lepas tu dia naik balik. Then baru anda dapat bezakan momentum dia. Faham? Ini lebih jelas dekat time frame besar lah. Ya. Sekarang ni, dia masih boleh buat, nampak tak? Dia tak break lagi. Struktur semasa, dia masih boleh buat wave 4. Itu daripada sudut momentum. Apa yang jarang berlaku dekat wave 4? Apa yang jarang berlaku dekat wave 4? Apa bentuk correction yang jarang berlaku dekat wave 4? Boleh berlaku, tapi jarang berlaku. Lower probability. Siapa tahu? Biasanya wave 4 kebiasaannya kita akan dapati market lebih sideways. Kan? Jarang kita nampak zigzag pattern dekat wave 4. Itu yang pertama. Okey? Satu lagi, korektif untuk wave 4, kalau kita katakan ini motif, wave 4 jarang akan melangkaui 50%. Semua ni dah kena langgar. Ni semua dah kena langgar. Don't get me wrong. Saya ada pegang Bitcoin. Okay? Saya ada pegang Bitcoin. So, bukan pada harga semasa. Okay. So bias saya untuk Bitcoin masih ke atas. Tapi bukan kepada view semasa. Kenapa? Try tengok pullback ini. Pullback yang sini. Pullback yang sini. Kalau kita tarik Fibo 1 dan 2, yang sini 2 kali, 3 kali dia break 1618. Itu memberikan gambaran bahawa kita dah ada motif dekat kawasan ni. Kita sedang buat wave 5. Faham? Jadi kalau ini wave 5, sini 5 wave, sini akan buat 1, 2, 3 dan followed by another 5 wave. Okey, itu daripada technical structure. Betul tak betul? Kita lihat kepada gambaran dia punya correlation. Anda akan dapati, kalau siapa yang ikut Bitcoin ni, anda dapati kenapa pelabur membeli Bitcoin dekat sini? Oh, sebab dia naik. Tak. Antaranya, itu structure technical. Kalau kita ambil faktor time correlation, perkaitan dia dengan lain-lain instrumen, kenapa pelabur membeli Bitcoin dan anda nampak lonjakan dia adalah pada permulaan dia adalah Ogos ni, kawasan sini. Ya. Itu yang menariknya,
dia sama dengan pada waktu gold ni start jatuh. Iaitu pada waktu ni. Pada waktu ni. Gold jatuh. Saya letakkan dekat yang sama. Ini. Ini adalah masa yang lebih kurang sama. Tengok kawasan ni dengan gold kat sini. Ya. Disebabkan retainer of value. Orang nampak dia sebagai safe haven. Ya. Bila pasaran ni orang bukan safe haven. Bila pasaran mula menjangka interest rate naik. Lihat kepada apa yang kita nampak untuk ini. Untuk untuk future, untuk treasuries ni. Ini menggambarkan kepada interest rate, ya. Ini start jatuh. Menunjukkan bahawa interest rate naik. Interest rate naik, inflation rate naik. Inflation rate naik, purchasing power duit tu turun. Faham? Biasanya orang membeli gold. Bila kita nampak purchasing power jatuh. Inflation naik, untuk value retain orang beli gold. Tidak pada semasa ini orang membeli Bitcoin. Maksudnya Bitcoin menggantikan peranan gold. Faham apa yang berlaku pada waktu ni? Now, market melihat pelbagai, antaranya kepada tindakan China, kepada FBI pada minggu ini, yang Bitcoin pun boleh boleh dirampas semula, yang cerita hackers kepada natural gas punya line tu kan. Lepas tu kita ada, biarpun El Salvador ambil Bitcoin, kripto sebagai mata wang utama, sebagai mata wang exchange dia, sebagai mata wang negara tu lah. Itu yang positif. Yang negatifnya, kita dah ada IRS, LHDN dekat US. Any big transaction kena report. Maksudnya dia akan cukaikan, akan taxkan. Dan ini menyebabkan pelabur mula sanksi kepada value retaining property of Bitcoin. Faham? Penyimpan nilai. Bitcoin tu sendiri macam gold, kita beli, kita tahu 10 tahun lagi dia masih harga tu. Ni yes, FUD. Okey, ini sebabnya apa yang akan benefit kalau ini masih meneruskan kejatuhan. Ni faham tak kenapa saya duk dari bila kita nak cari untuk long gold. Jangan sell gold. Heartbreaking dengan. Ada tengok movement dia dengan Tesla. Tengok sebab Tesla yang banyak move Tesla, yang banyak menyumbang kepada perolehan Tesla sebelum ni kepada pegangan Bitcoin dia. Ada nampak tak movement dia dengan ni? Kita ambil dua je. Gold ini dengan apa tadi? Alah. Jap. Bitcoin, okey. Anda tengok movement dia. Bitcoin, Tesla. Nah. Macam mana saya dah buang? Perasan tak benda-benda ni? Boleh tak? Tesla tak breakout lagi. Ini tak breakout lagi. Saya jangkakan kita akan ada satu ke atas dahulu. 1, 2, 3, 4. Maksudnya inilah satu. Ini adalah 1, 2, 3, 4 and one more low. 5. Tesla dia dah complete. Ini A, ini B, dan sini akan buat 1, 2. Faham? Sebelum meneruskan kejatuhan. Nampak benda ni? Boleh? Ni ikut malam nanti. Sekarang ni kita cerita dolar dengan ni dulu. Faham?
Nampak tak dia punya ni? Ini 5 wave. Ini 5 wave. Kenapa ini akan bounce? Sebab ni. Mana? BLCN. BLCN. Ni. Kenapa ini akan bounce? Sebab ni. Saham masih lagi ke atas. Jadi ini akan ke atas. Marginal high, sebelum dia jatuh. So maksudnya sini Bitcoin, dia akan buat ini dan bounce dahulu. Sama dengan pergerakan saham. Bila ini buat wave 2, sini akan buat wave 5. Kosong ke? Tak. 40. Tak. Kalau anda nak trade, jangan trade. Ini adalah something yang anda nak labur. Anda nak pergi labur. So anda dah nampak ETF banyak ni yang dah mula pegang kepada kripto. Jadi it still got value. It still got value. Tapi not at semasa untuk beli. Saya akan tunggu satu lagi ke bawah. Saya nak tunggu dia buat movement ke bawah. 5, 3 dan 5. Dan kawasan ni. Boleh? Dan kita akan complete 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dan this one. Itu yang sedang kita tengok sekarang. Boleh? Oh, anda akan dapati level ni, level sekarang ni, level semasa ni, ini sama dengan yang waktu dia ni bukan level ni. Ni. Waktu yang dia jatuh pada tahun 2018, 2017. Saya lihat itu lebih mana? Sekejap. Saya lihat ini sebagai dia punya support besar dia. This level. Ini zone dia. Kalau anda guna simple support resistance, tak ada. Dekat XM tak ada. Saya perasan tak saya banyak bercerita pasal Bitcoin pada waktu bulan 8. Ingat tak, Pian? Bulan 8. Ni. Ingat tak? Harap-harap dia tak kena situ. Ingat tak? Sebab saya ambil correlation dia dengan ni dengan apa? Bila kita ada dengan gold dan juga kepada bond, kepada treasuries. Okey? Saya nak dia naik. Saya tak nak dia turun. Tapi kalau dia turun saya nak buy, tapi bukan pada semasa. Bukan, don't get me wrong. Ada orang kata, oh Zul sebab dia buat forex, dia musuh kepada kripto. Tak. Saya tak kata saya trader forex. Cut offshore. Oh, okey. Kita banyak cerita ni pada bulan 8. Waktu gold start jatuh dan ZN jatuh. Saya nampak orang nak pegang apa? Kripto. Okey. Itu yang berlaku pada waktu tu. Okey, dolar tak ada sequence, ini sideways market, tak ada apa-apa, ini tak ada apa-apa lagi. So still on the side, tak ada, belum terbentuk trend dia. Arah dia ke bawah, anda tak pergi long dollar. U-shape ni menunjukkan ke depan dolar masih lagi jauh ke bawah. Tengok benda ni, USD PLN. Saya lupa nak tunjuk benda ni. USD PLN pun sama, tak ada. Ingat dia dah break. Satu lagi adalah USD Sing Dollar, SGD. Anda tak dapat nak katakan ini sebagai uptrend. Anda cerita macam mana pun, ini downtrend. Ini 5 wave.
Ini tengah buat wave 4 mungkin. Ataupun 1, 2. Ini nak lukis Singapore dollar ni ada lukis sama dengan U-Chef. Dan juga sama dengan UCAD lebih kurang. Okey. So sekarang ni tak ada apa-apa. Untuk dollar pair tak ada apa-apa. Euro US dollar tak ada apa-apa. Semuanya sideways. Semua tengah tunggu apa nak cerita daripada Fed pada minggu depan. Kalau anda trade intraday, sini kalau break 5 wave, ini 1, 2, 3 anda boleh long. Faham? GU. Boleh? Kita ada 1, 2, 1, 2. Trend besar ni ke atas. Nah, kalau anda trade dekat 5 minit lah. Lain tak ada. GJ pun kita anggap ke atas. Dia sama. Okey, itu adalah GU. AUD US dollar. AUD US dollar. AUD US dollar tak ada apa-apa. Kejap. Kalau dia break 1 kat sini, unless dia break 5 wave, 3 wave pullback, anda boleh long. Sekarang tak ada apa-apa. NZD US dollar pun sama. Sama. Kalau anda dah trade kat sini hari itu, anda pegang. Kalau unless dia break 1, 2, 3, 4, 5, break out, then 1, 2, 3, anda boleh pergi long. Lain daripada itu tak ada. Gold silver movement sama. Lupa. Kita balik pada tu. Gold dolar punya pair ni tak ada apa-apa. Sekarang ni tak ada sequence. Semuanya masih lagi dalam sideways market. Okey. Balik kepada gold dan silver. Jadi faham gold sama ada dia break atas ini ataupun dia break bawah ni, kita akan cari untuk long. On pullback. Bawah ni direct set up. Itu adalah untuk gold. Silver pun sama. Silver, kalau dia break bawah ini, antara gold dan silver, saya akan trade silver. Ingat tak? Ini tak cukup. Ini 27.1 sen. 27.01. Ini tak lengkap. Ini tak lengkap. Ini tak kena. Tak kena 100%. Sini mungkin W, X, lepas tu dia ke bawah ni. Sini, kawasan sini. Ingat ya, silver ni tak lengkap dia punya 100%. Okey. Jadi kalau dia break ke bawah, antara gold dan silver, saya trade silver. Minyak ini 3 wave pullback daripada semasa anda boleh long. Ini adalah minyak. Ini adalah yang lebih besar. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Kita extendkan wave 5 dia. Ini adalah untuk minyak. So bagi mereka, saya nak dia turun dalam sikit. Maksudnya macam ni. 38.2. At least sini. Dan itu adalah wave 2 anda. Itu adalah untuk minyak. Dan kawasan ni kalau anda nampak 3 wave yang jelas macam ni. Kalau sekarang saya tak. Sebab ini mungkin flat. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan saya trade. Dan itu wave 2. Faham? NJ sama dengan AJ. Ke atas. Ke atas. NU kita ke atas. Sama. CLN. Copper. Copper. Bawah ni kita akan long. Ini mungkin habis. Ini mungkin habis kat sini. Okay. Apa pun saya nampak ini masih buat 3 wave. 1, 2. Okay, ini adalah untuk copper. Ini adalah A, B dan C. Alang-alang. Okey. Ini adalah untuk copper. Copper, sini kita akan long. Yang ini. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Copper ni purely technical. Ini purely technical. Copper.
kat bawah nanti. Sekarang ni tak ada apa-apa. Minyak 3 wave, kalau anda nampak 3 yang jelas anda boleh long. Euro AUD, nah ini bukan lower low. Sini tak ada. Jauh lagi lower low dia. Tak ada apa-apa. So Euro AUD tak apa. Euro GBP kalau anda dah ada, anda pegang. Kalau dia buat ke atas lagi, tak ada sikun. Dekat sini ada sikun. Saya cuma tukarkan chart dia sebab kalau dia break sini, kita boleh trade. Faham tak? Kalau dia break sini, 1, 2, 3, 4, 5. Break out, 1, 2, 3, kita boleh trade. Itu sebab saya tukar chart macam tu. GBP AUD, GBP NZD tak ada apa-apa. GBP AUD, GBP NZD ini mungkin ke atas lagi. Sekarang ni tak ada sikun. Boleh ke atas lagi. Siapa yang pernah ada yang dah masuk, anda pegangnya. Masih boleh ke atas lagi. GN pun menunjukkan ke atas lagi. Okey. NZD JPY kita tengok sekejap. NZD JPY. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Selagi anda tak short dia, anda okey. Okey, ini masih ke atas. Kita dah ada 5 wave habis. 2, 3, 4 dan 5. Then you have 1, 2 flat, 1, 2 masih ke atas. Ini masih ke atas. Stop loss anda kat sini. Masih ke atas. Boleh tak dia jadi 5 wave sini? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi 3 wave, lepas tu jatuh ke bawah. Tapi kalau dia nak jatuh ke bawah pun, dia kena break sini dahulu. Faham tak? Dia kena break ini dahulu. Dia kena break high dekat sini dahulu. Jadi maksudnya 50% dekat sini anda letakkan BE. Boleh? 50% sorry. 50% ini. 50% ini. B kepada C. 50% anda letakkan BE. Letakkan, ambil separuh, letak stop loss bawah ni. Ambil separuh, letakkan stop loss bawah ni. Faham? Boleh tak dia jatuh ke bawah? Boleh. Tapi apa pun, semasa hala tuju dia masih ke atas. Okey. Ada soalan lain sebelum kita pergi kepada topik kita? Saya beri 8 minit untuk saya terangkan sekali lagi kepada topik Elliott Wave dan juga market dynamic. Sekali lagi. Hari ni last lah. Kalau tak, kita tak cover topik kita. Hari Jumaat, lusa, kita start balik structure market. Basic dia adalah benda ni. Dynamic. Kita melihat kepada correlation. Correlation. 3 benda. Correlation. Pergerakan di antara 3, iaitu US dollar, JPY dan indices. Asas dia adalah kepada benda yang kita panggil sebagai fixed dynamic, iaitu kepada indices 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, sebab indeks adalah pasaran yang paling trending. Indeks adalah pasaran yang paling trending. Saham adalah pasaran yang paling... Of course, anda tak dapat bandingkan dengan kripto. Kripto, saya ingat lagi, tahun lepas. Buat apa korang nak trade benda ni semua? Baik kau masuk kripto, buy je. Sekarang ni saya tengok orang tu, duk tanya, Zul, bila dia nak naik? Saya takkan bank. Kalau anda tak jaga duit, kalau anda jaga duit, apa juga yang anda buat betul. The moment anda tak jaga duit waktu tu, ataupun meminjam untuk anda melabur, itu benda mengarut. Itu je. Okay. Benda yang paling trending, terbukti sejak tahun 1890 something, untuk Dow Jones, kita ada pasaran saham yang paling trending. Ni maksud saya. Anda tengok chart-chart dia, bandingkan, ini adalah
Dow Jones. Okey, sejak tahun 1896. Ini adalah market yang paling trending. Anda bandingkan dia dengan dolar indeks, ini tak trend. Ini sideways. Anda bandingkan dia dengan yen, kita ambil AUD JPY lah. Ini macam mana pun ini sideways. Boleh? Jadi pasangan yang paling trending adalah indeks. Jadi kita ada, ini asas dia fixed dynamic. Di mana bila kita ada indeks yang sedang naik, itulah fixed dynamic. Bila indeks pecut berlaku dalam momentum, iaitu wave 3. Iaitu sini adalah indices dynamic. Ini asas dia. Kalau anda lihat cycle yang paling besar tadi sini kita ada fixed dynamic. Dan sini kita ada fixed dynamic. Kalau kita lihat kepada dynamic secara besar. Okay, of course, dalam ni akan ada lekuk-lekuk dia. Di situlah kita explain. Saya cuba untuk explain benda ni guna Wyckoff, kalau nak tahu. Kan? Tapi, dia lagi simple sebenarnya. Tapi dia tak menjelaskan correlation dalam market. Jadi bila saya push, ada yang rakan saya ni, dia push untuk elliott wave, saya dapati elliott wave lebih jelas nak terangkan benda ni. Saya boleh cerita pasal sign of weakness, sign of apa, kita ada valley, throw apa semua. Saya boleh cerita benda tu, spring lah apa, tapi dia tak jelaskan cantik. Elliott wave cantik nak terangkan dia. Sebab itu saya bukannya lupakan Wyckoff, tapi saya gunakan elliott wave untuk jelaskan structures. Maksudnya saya guna elliott wave untuk tanda dia. Dan di sini kita ada yen dynamic. Faham? Yen dynamic. Terutamanya wave 2. Dalam fixed dynamic ni kita akan dapati berlakunya dollar dynamic semasa fixed dynamic. Faham? Okey. Ini adalah daripada sudut correlation. Ini asas benda ni. Ini asas benda ni. Nombor 2, selain daripada correlation, kita ada kepada Fibonacci. Kita ada 2 perkara. Penat Mai, mana Mai tadi? Banyak tulis. Tulis benda-benda ni. Yang pertama kita ada incomplete sequence. Yang kedua kita ada momentum sequence. Pada satu-satu masa, salah satu daripada 3 ni dia akan berada dalam keadaan sideways. Okey, dia tak dapat semuanya trending. Tak dapat, market akan jadi satu line kalau tiba-tiba semua trending ataupun semua tak jalan, tak ada trend. Macam hujung tahun. Sekarang ni kita dah masuk summer session, anda akan dapati market lebih sideways sikit. Ujung dalam lepas FOMC nanti, lepas Bank of England, lepas tu minggu 1 tu, anda akan dapati market in a lull. Market akan, anda tunggulah. Satu hari naik 15 pip, turun 15 pip. Tak lama lagi, hujung bulan 6 ni anda akan dapati market lebih siap. Orang cuti. Yang trade kita 4-11, ni buy, ni sell, ni buy, ni sell. Faham? Okey. Fibonacci. Apa yang kita lihat? Kita lihat kepada structure. Di mana kita cuba untuk lihat 1, 2 ni. 1 dan 2 ni. Okey? 1 dan 2. Jadi apa yang kita lihat kepada kumpulan-kumpulan dia. Di mana kita ada aset dalam satu kumpulan. Same group. Kita ada dollar pair, kita ada yen pair. Kita tengok kepada pair dia. Ataupun correlated group. Kumpulan yang berkaitan. Kita tahu dollar pair dan yen pair tak jauh movement dia. Biasanya kita nampak dia berada dalam first dimension degree. Maksudnya arah yang sama, lekuk yang sama. Kadang-kadang berlaku second degree. Kadang-kadang. Tapi
Second degree tu memberikan peluang untuk masuk. Sebab kita tahu ultimately dia akan bergerak yang sama. Index dan yen pair contohnya. Okey. Di sini kita melihat incomplete sequence ataupun momentum sequence. Sekali lagi kita ambil contoh apa lagi? AUD JPY ni lah. Kita masuk kepada sekarang. Kita nak trade sekarang. Buka monthly chart aku nak masuk kat mana? Ni sekarang. Bila masa lukis benda ni? Adalah pula dia. Ni. Anda ambil, tengok tarikh-tarikh dia. 1993, 31.8 dan kat bawah ni 29 hari bulan. Ada pula kat sini. Bagus. Okey, jadi kita nampak dia masih incomplete ke atas. AUD JPY. AUD JPY masih incomplete ke atas. Kita ambil kepada AUD US dollar. Ada lah benda ni. AUD US dollar. Bila masa lukis? Okey. 19 hari bulan. Nampak? Lari satu hari je. Lari satu hari. Nampak tak benda-benda ni? Ini tarikh dia. Kalau anda nak tahu. Masuk. Saya tak ceritakan banyak faktor time. Tapi bila anda buat analisa. Faktor time ni penting. Untuk tahu bila. Terutamanya correlation. Ini pun sama. Tak habis lagi. Bila masa lukis benda ni? AUD US dollar, mungkin kita selalu buang yang H1, H4 kita tak buang. Nampak? Jadi AUD US dollar, AUD JPY masih ke atas. Kita ambil, adakah AUD US dollar, AUD JPY, AUD US dollar ada incomplete ke atas. AUD JPY pun JPY pun ada incomplete ke atas. Jadi dia kita tahu AUD boleh kuat ataupun dia tak boleh lemah. Dekat sini kita tahu dia tak boleh lemah. Dia sama ada dia kuat ataupun dia sideways. Yang tak boleh kuat adalah USD dengan JPY ni. Itu tak boleh kuat. Faham tak? Ini naik. Ini ada incomplete sequence ke atas. Ambil cara tu yang pun boleh. Kita ambil kaitan di antara JPY dengan saham pula. Kita lihat kepada tarikh yang lebih kurang sama. Ini AUD US dollar. Sebelum ni tadi kita lihat kepada AUD JPY. Naik balik. Okey, AUD JPY kan. Okey, ini pun ada incomplete sequence kata. Kita tahu dia mempunyai correlation yang bagus. AUD JPY ni mempunyai correlation yang rapat dengan pasaran saham. Kita ambil SP, kita ambil US 500. Contoh. Kita tahu dia mempunyai correlation yang kuat dengan pasaran saham. Kalau kita lihat kepada pergerakan yang sama, pergerakan yang sama yang ini, low yang sama lebih kurang, low yang lebih kurang sama. Nampak tak masa dia? Semua senyap ni. Nampak? Masa dia lebih kurang sama. High dia lebih kurang sama. Low dia lebih kurang sama. Jadi anda ambil lah Fibo kat situ. Low, high, tarik. Low kat sini atau kat sini? Sini low dia. Jadi kalau kita lihat kat sini, sini pun tak sampai lagi. Nampak? Jadi, conclusion kita daripada chart ini, indeks pun masih ke atas. Indeks ke atas. AUD JPY ke atas. Adakah JPY tu lemah? Jadi next kita boleh buat, kita ambil USD JPY. Ni satu-satu. Benda yang anda buat sekali je. Tak adalah buat hari-hari. Saya buat sekali, lepas tu kita datang dengan satu cerita market. Tengok USD JPY. Apa cerita? Tengok dolar. Ini adalah dolar index. Ini USD JPY. USD JPY. Okay. Dolar index. Kalau kita tengok dolar index, time frame yang sama, masa yang sama,
Ini pun ada incomplete sequence ke bawah. Dollar index, nampak tak? Lebih kurang sama, 19. Masa yang sama, peak yang sama. Dia benda-benda ni, kenapa saya tak tahu? Nampak tak? Masa tadi sama kan? Dia larilah 1 hari, 2 hari, 2-3 minit kan? Tapi peak dia structure yang sama. Kenapa saya tak tahu? Jadi kalau anda dapati ini adalah dolar punya ke bawah, dolar ke yen yang lemah. Sebab salah satu kita nampak indeks dah ke atas tadi kan? USD JPY kat mana? Peak yang sama, nampak? Peak yang sama, ya, ke bawah. Anda tak dapat ambil ini untuk ke atas. Ingat tak, kita nak lukis dia ke atas macam ni? Tak dapat. Dia kena daripada berapa bulan tadi? Daripada 19 Mac kepada low kat sini, kita kena lukis Fibo kita ke bawah. Ini ke bawah. Faham tak? Jadi kalau ini ke bawah, USD JPY ke bawah, US dollar yang demam. Jadi anda buat yang ni sekali je. Jadi kita ada indeks ke atas, yen dengan US dollar. Kita tak dapat katakan yen tu lemah. Sebab kalau ni tak ada semua, dia ada trend. Tak boleh. Salah satu kena sideways. Jadi US dollar ni ke bawah, yen sideways tapi ke bawah. Faham? Sebab tu saya duk kata kita dalam fixed dynamic. Kita bukannya dalam yen dynamic, dalam index dynamic. So dalam index dynamic, US dollar akan sideways. Ini US dollar akan sideways. Yen ke bawah. Indeks kuat. Sekarang ni view kita dolar ke bawah. Jadi kita sama ada dalam fixed wave 5 ataupun fixed wave 1. Kalau kita tengok movement ini, movement semasa ni, movement yang ini, mana? Saham. Apa tadi? US 500. US 500, kita tak dapat katakan ini semuanya wave 1. Faham? Okey. Ini adalah satu swing. Ini satu swing. Anda kena matchkan dia dengan ni time frame, dengan apa RSI dia. Dengan RSI dia. Ini satu swing. Ini satu. Ini satu. Ini dua. Ini dua. Dan anda ada pergerakan yang membawa kepada trend. Satu lagi, 3. Kita masih dalam 3. Whether ini 3, 4 dan 5, kita dah nampak sini berlaku divergence. Sini dah mula berlaku divergence. Mungkin buat satu lagi high. Kita sedang menghabiskan wave 5. Unless ini break out, membatalkan divergence, then kita akan jadikan dia wave 3. Boleh buat ni sekali je. Lepas tu anda tengok di hujung minggu, dia dalam keadaan yang sama. Daily chart tak berubah setiap masa macam H1. Kalau anda ada view macam ni masih ke atas, dan kita tahu dia tak complete lagi wave 5 ni, kita masih membeli. Tapi mind you kita sedang berada dalam wave 5. The moment dia buat high-high, bila-bila dia akan buat correction yang besar berbanding dengan yang ini. Faham tak? Nampak? Cerita dia satu. Semua sama, cantik cerita dia. Anda cuma dapat buat yang ni. Saya cuba untuk gunakan Wyckoff, tapi saya tak dapat cerita macam ni. Bila saya letakkan elite wave, dan saya dapat cerita macam ni. Nampak macam mana anda melukis? Jadi antara, memang tak sempat kita cover topik kita. Jadi kita ada incomplete sequence, momentum sequence. Kita ada untuk indeks tadi, kita ada incomplete sequence dia ke atas. Ni indeks. Sama ada ini dah lengkap sebagai 5 wave untuk dia lengkapkan sequence dia, tak tahu. Yang saya tahu dia nak pergi menuju kepada 100 tu. Itu yang saya tahu. Okey. Di antara level 1, 2 dan 3 ni, bentuk-bentuk dia
sama ada kalau kita katakan ini adalah nampak seperti trend, motif dia membuat higher high ataupun membuat lower low, ada 3 je bentuk dia. Ada 3 bentuk dia. Boleh Bat? Yang pertama, yang membawa kepada trend, 3 je bentuk dia. Yang pertama adalah motif biasa. Ya, syarat untuk motif biasa. Wave 2 tak boleh bawah wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Wave 4 tak boleh masuk 1. Dan itu je lah. Itu syarat untuk motif. Yang kedua, motif with extension. Sama ada extend wave 1 ataupun extend wave 3 ataupun extend wave 5. Ya, antara benda ni, antara level Fibo tadi. Ya. Yang ketiga adalah diagonal. Diagonal cuma boleh berlaku diagonal cuma boleh berlaku dalam, kalau dalam motif wave 1 ataupun wave 5, leading ataupun ending diagonal. Tak ada orang terang macam ni. Ada pergilah sekolah mana pun, dia orang cerita benda ni. Dia tak cerita benda ni. Faham? Tak ada orang cerita benda ni. Tak ada. Anda pergilah mana-mana, anda pergi dekat YouTube ke apa, tak ada orang cerita benda ni. Tak ada. Anda ambil benda ni seriously. Kalau saya nak charge, berapa saya nak charge benda ni? Baik, bagi free terus. Baru faham tadi. 3 benda ni. Okey? Di antara struktur ni, kalau kita kata 1, bila kita tahu 1 tu habis, bila dia buat correction ni, mungkin satu dalamnya kan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Di sinilah anda tengok RSI. Anda tengok stokastik. Ya. Kalau anda nampak momentum dia break out, RSI dia tiba-tiba kan, tap jatuh macam tu. Sini pun dah lengkap dan kita ada divergence. Dan ini adalah tengah buat wave 2. Diagonal, okey. Faham? Kalau sini ada divergence dan momentum dia break out, itu wave 2. Ataupun struktur lain, itu je. Boleh? Kadang-kadang kita tak tahu, dia naik. Satu memang tak nampak. Satu memang susah nak tengok. Sifat wave 1 memang macam tu. Tapi kalau ada terlepas 1, 2, ada terlepas banyak tempat nak trade, kan? 2, dan anda tunggu 5 ni. Sebab 1, 2, dia mungkin adalah 3, 4. Faham tak? 5, kita masuk breakout ni, dia buat besar rupanya. Macam mana anda nak elak benda ni? Di sinilah kenapa anda tengok RSI tadi. Faham? Sini mungkin dalam diagonal, dalam ada divergence. Satu anda kena tengok 5 wave dan RSI tu. 2 punya. Sebab itu saya nak 2 ni kena sampai 38.2 dan lain-lain syarat. Boleh? Korektif adalah kepada 2 set. Yang pertama simple, zigzag, flat dan juga triangle. Lepas tu kita ada kompleks. Kompleks ada 2. Satu double correction, satu triple correction. Paling banyak berlaku dalam market adalah double correction. Wave 4 biasanya kita tak nampak zigzag. Biasa, dia boleh berlaku, tapi kalau kita nak fokus, unless wave pertama tu 5 wave, then kita tak fokus zigzag dekat wave 4. Wave 2 tak berlaku triangle kebiasaannya. Saya tak akan lukis triangle kat wave 2 kecuali tak ada cara lain. Flat, saya akan buang flat kalau possible. Triangle, saya akan buang triangle kalau possible. Sebab itu tak menjelas. Itu menandakan market yang agak ni. Kita akan cuba lukis supaya dia lebih jelas dekat chart. Habis buku Elliott Wave tu. But itu je dalam buku tu. Cuma dia tak susun cantik-cantik. Dia ada part ni sana, kiri kanan kan.
Tapi dalam penggunaan dia, saya jelaskan penggunaan. Benda-benda ni serius, anda tak akan dapat benda tu dekat mana-mana buku. Anda carilah, dia tak ada. Buku pun tak ada benda tu. Yang empat correlation, incomplete sequence, momentum sequence tu tak ada orang cerita. Tak ada orang cerita yang bab ini. Bab ini yang 3 benda ni, antara level incomplete sequence dan momentum sequence. Tak ada, Pian, tak ada orang, tak ada dalam dunia ni orang cerita ni. Tak ada. Kalau ada, daripada saya. Kalau ada lah daripada saya. Jadi tanya soalan. Setiap hari kita cerita benda ni je, Wimon. Satu, bila anda tengok kan, saya lukis chart, kan, saya buat benda ni sambil kongsi chart live kepada anda. Tak ada dalam dunia ni orang buat benda tu. Tak ada. Tak ada, seriously. Kalau ada, berapa entah orang bayar dia. Kalau ada pun daripada saya. Saya bagi tahu betul. Kalau ada. Ada, tapi daripada saya. Bukan dalam Malaysia, bukan dalam Malaysia. Ya. Contoh yang cat macam ni, 1, 2, 1, 2. Kita nak kata dia sebagai extension. Macam mana kita nak tahu dia extension? Macam mana kita nak tahu dia extension? Kalau anda nak mengajar benda ni, saya izinkan supaya lebih ramai trader ada ilmu pasal structure. Saya tak katakan ini adalah yang paling dia je. Tak ada. Cumanya anda lebih senang faham dan anda akan lebih berdisiplin untuk menunggu structure dan apply technical anda sendiri. Panggil Zul je, Bat. Apa panggil Encik? Aku pun panggil kau Bat je. Rasanya kita kenal, Bat. Pernah jumpa kan? Jadi macam mana kita nak tahu ini 1, 2, 1, 2? RSI tu, yang satu tadi dia ada divergent. Sini ada divergent. Lepas tu dia breakout satu tu. Breakout ini dan sini pun berakhir dengan divergent. Dan kita letak 1, 2, 1, 2. Faham? Kalau tak, ini boleh jadi benda lain. Ini boleh jadi 3, 4, 5. Kita baru nak trade sini, dia pergi jauh. Boleh jadi diagonal. Faham tak? Di situlah penggunaan momentum. Saya tak masukkan banyak kepada time. Sebabnya, apa yang ada dekat sini, apa yang ada dalam ni, dah lebih daripada cukup. Seriously. Saya tak nak peningkan orang dengan Fibo time, tarik. Saya gunakan, tapi untuk analisa. Tapi kalau anda trade, anda guna table ni je. Table ni je. Seriously, anda pergi tengok dollar index ke apa ke, anda tengok kepada tarikh-tarikh tu. Kepada kumpulan masa dia. Jangan nak tengok kat 1 hour. Ni pun daily, week. Pergi tengok apa yang berlaku dalam tarikh-tarikh ni. Anda akan dapati, saya tak tahu, ini Fibo. Ini semua Fibo. Ada pengiraan dia. Pakai, ambil benda-benda ni. Dota semua ada, ambil je. Chart semua ada. Mana lagi nak cari? Tak ada. Seriously, saya dulu kalau saya masa decide nak buat benda ni dahulu, kan, tahu tak kenapa saya ambil 3 orang tu? Tahu tak kenapa saya ambil 3 orang tu? Ada 3 orang ni, Wimon, siapa lagi? Ada 3 orang lah. Roslan, Pian kan? 3 orang, siapa lagi seorang dia? Adalah nama dia. 3 orang tu. Sebab saya tak nak dia orang trade macam saya. Dia orang ada cara trading dia orang sendiri. Tapi saya nak tengok disiplin dia orang. Saya nak buktikan dia orang boleh disiplin. Tak ada hilang duit. Ada 3 orang yang kita ambil awal tahun bulan 3, bulan 4 lepas. Kita ambil supaya dia orang Aizat. 3 orang dan nak buktikan dia orang boleh tak hilang duit. Ya, berbanding sebelum ni kalau trading duit hilang, ada buat duit memang, tapi hilangnya banyak. Ada buat duit. Saya nak tengok dia orang punya disiplin. Kata kunci dia bukan teknik. Kata kunci dia adalah kepada disiplin. Soalan kepada 3 orang tu bukannya saya tanya macam mana kau trade. Tak. Saya tak tanya pun dia orang macam mana dia orang trade. Saya tak peduli pun macam mana dia orang trade.
Saya nak tengok dia jaga duit. Itu je. Aizat nama dia susah sangat. Tiga suku kata. Aizat dua. Sorry Zat. Delay. Okey. Ni pergi screenshot benda ni lah. Screenshot benda ni. Kalau anda macam mana nak screenshot dia? Nantilah saya kongsikan dalam tu. Tak dapat. Yang sebelah tu tak perlu. Nanti saya kongsikan. Bukan Pian, kau tak masuk shortlist Pian. Alhamdulillah, tak ada. Tahun depan insya-Allah. Tahun depan kita tengok 3 orang tu dah kena kick. 3 orang tu dah boleh trade. Tujuan dia anda boleh trade. Itu tujuan dia. Tak adalah anda start berfikir. Faham tak? Kalau dulu trade main masuk ke, sekarang ni anda berfikir. Nampak beza dia anda bulan 2, bulan 12 tahun lepas dengan sekarang. Wimon. Saya tak ada kacau. Saya tak pernah tengok pun akaun tu. Saya tengok seminggu sekali. Okey, dia tak ada buat benda mengarut. Duit aku. Bukan duit dia orang. Bagi akaun, bagi TradingView, buatlah. Alert saya tengah malam, dia orang pun tengok. Apa benda lah alert tu. Nangis bucu katil tu. Beli cadar baru. Bagi cantik-cantik sikit. Okey, nanti ni yang ni saya kongsikan ya. Ni kepada correlated. Faham? Ada soalan tak benda-benda ni? Saya dah bukan apa. Kita nak move kepada topik lain. Ada soalan tak topik ni? Correlation kepada correlation ni. Tak ada. Anda takkan jumpa benda ni mana-mana pun. Tapi asas dia bila ada kepada portfolio nanti kepada benda ni juga. Asas dia kepada benda ni juga kepada correlation ni. Kan kita dah bincang benda ni macam mana anda macam portfolio kripto anda kan. Ada nampak tak apa yang saya cerita tadi? Wassalam Anwar. Tak ada recording. Kita buat live. Ada kawan recording. Anda pergi tanya dalam ni. Saya tak ada recording. Okay. Yang kita cerita pasal macam mana anda buat portfolio kan. Saya buat hybrid portfolio, iaitu ni kita perkenalkan sikit ya. Ini topik satu, kita nak move on kepada topik lain. Tak nak saya cerita hari-hari saya cerita benda ni. Saya pun muak cerita benda ni hari-hari. Orang dengar berulang-ulang pun, kalau anda belum faham, okey. Bila anda dah faham macam Pian, Galih kan, macam Bad, dah faham. Dengar lagi Rosdi dah tepu dah otak. Cerita yang sama je. Dari bulan berapa sampai hari ni. Dengar tepu. Bayangkan saya bercakap, tak tepu. Lagi tepu. Cerita sama. Kalau anda perasan, daripada dulu sampai sekarang cerita sama sebenarnya. Kan? Anda tanya Galih tu, dia rekod, dia dengar. Benda sama, cerita ulang-ulang, cerita sama. Okey, saya buat hybrid portfolio. Di mana dalam hybrid portfolio ni, saya tekankan kepada dua, iaitu kepada aset tetap, iaitu fixed asset, fixed income lah. Fixed income. Dan satu lagi adalah variable income. Dan inilah satu bahagian kepada saya punya portfolio. There is another bahagian dalam hybrid portfolio ni, iaitu kepada hedging. Ini kepada hedging di mana apabila variable income saya sedang mengalami drawdown, sedang rugi lah, kita sedang rugi, ataupun fixed income portfolio saya, dia punya net worth atau net asset value dia, NAV dia jatuh, dia tengah jatuh, the whole portfolio tengah mengalami drawdown. Contoh bagi yang sedang buat kripto kan. So apa saya sebutkan cerita gold tadi, precious metal. Itu sebab dia. Faham?
Min Leong. Min Leong pun lama. Dah 2 tahun, 3 tahun dah Min Leong dengar. Ulang kaji. Saya dah tunggu topik portfolio dari awal tahun. Dengar lagi, dapat input lagi. Alamak, bila nak habis, Bat? Ni. Ya. Kita kena faham apa yang market tengah tengok. Kalau anda sedang mengalami drawdown dalam anda punya crypto portfolio, dalam crypto variable income yang turun naik, okey. So crypto anda tak pegang dia sebagai fixed income. Dia tak ada, dia cuma kepada nilai crypto tu, dia dalam variable income. Faham tak? Dia bukannya fixed income. Kalau fixed income ni benda yang anda pegang, ada dapat dividen bonus. Itu macam ASB apa semua. Jadi kalau anda punya variable income, benda yang kepada harga barang tu naik turun, tengah jatuh macam kripto sekarang ni, saya akan hedgekan dia. Saya akan hedgekan dia kepada something else. Kenapa? Apa instrumen yang berkadar songsang dengan dia? Sekarang. Ni yang sedang berkadar songsang. Ni dari tadi kita cerita benda ni. Ni apa ni? Ojak. Ini yang sedang berkadar songsang dengan dia semasa. Mana dia? Sekejap. BTC US dollar. Okey, yang sekarang. Dan comparekan dia dengan ni. Comparekan dia. Okay. Masalahnya kita tak dapat guna chart sini sebab dia terlalu volatile. Tak dapat. Kita tengok kepada time frame dapat ke tak. Ni tak dapat. Kat sini tak dapat. Kita tak dapat track price dia dekat sini. Tak dapat. Ini tak dapat. Tak dapat track price dia kat sini. Tak dapat. But apa yang saya nampak, movement ini sekarang ni kita ada Bitcoin yang sedang melakukan motif ke bawah. Pada masa yang sama kita sedang ada gold yang sedang melakukan motif ke atas. Faham tak? Depend kepada stok apa yang kita pegang, kepada kumpulan industri dia. 5 minit lagi. Timbul chat dia tahun lepas. Min Leong ada, dia ada. Dia sentiasa ada. Min Leong ada. Faham tak? Kalau anda nak ni, macam mana anda gunakan structure ni tadi structure. Fahamkan konsep motif dan juga ni Kalau anda nampak gold chart dia tengah buat apa? Gold chart dia tengah buat benda ni. 1 2 1 2. Tengok apa yang saya lukis 1 2 1 2. Tak tahu 2 dia dah habis ataupun dia masih ada. Tapi apa pun kita sedang menjangkakan extension. Kripto di daily. Kripto ni gold. Ni contoh Kripto di daily. Kita ambil Bitcoin. US dollar. Dia sedang melakukan 1 2 3 4 5. Faham kenapa kita kata 5 dan 1 2 3 4. Ni. We are expecting ini. 5 1 2 3 dan another 5 sebelum dia turun. So kalau anda sedang berdarah dekat sini, di sini, anda sedang luka kat sini, anda tahu ini tengah nak naik. Kat mana anda hedging? Faham tak? Thailand. Dari Thailand. Saya lihat kepada structure sahaja, Wimun. Dengar saja. Kalau tengah drawdown stop, hedging dengan yen pair. Itu salah satu dia. Depend kepada industri apa. Kalau anda tahu gold tengah naik, inflation tengah naik, apa sektor yang tengah naik? Sektor yang akan sideways apa? Apa sektor yang berkenaan dengan benda-benda ni? Inflation. Ini sebab asset pricing semua naik. Tapi apa sektor yang akan naik?
Faham? Tak tahu? Anda tengok 3 yang sedang bubble. Bitcoin, Lumber, Tesla. Ni 3 ni. Ni tengah demam. 3 ni tengah demam. Bitcoin. Ambil macam ni lah. Ni Bitcoin. Ini Lumber. Ni semua tengah ni dan Tesla. Tengah tengok ni. TSLA. Apa yang sedang bubble? Menarik tak? Menarik tak movement dia sama? Ni aset-aset yang tengah bubble. Lumber menunjukkan kita dah buat 5 wave ni. Bitcoin. Nampak? Ni Bitcoin. Lumber, Lumber, Bitcoin, Tesla. Boleh? Financial services. Financial services. Saham-saham bank tu. Saham-saham bank. Lagi banyak government spending, lagi banyak orang pinjam, company pinjam, barang-barang makin naik, interest rate makin naik, financial services itu akan naik. Lumber dah naik 3 kali. Jadi bubble, ni semua bubble. Then we are looking at this. This. Faham? Ini yang kita sedang perhatikan. Dan menariknya, sekarang ni anda semua dah nampak struktur dia sedang buat apa? Korektif yang lagi besar. Lumber, tengok. Ni lumber. Korektif yang akan correct this move. Ini 1618. Ini akan buat this bigger move. Ini adalah bigger ni. Ini dah complete 5 wave ataupun complete 3 wave, whatever. Tapi dia akan buat korektif yang lagi besar. Saham CIMB ada kemungkinan. Ingat lockdown Malaysia sampai bila? Nampak benda-benda ni? All this semuanya berkaitan. Semuanya berkaitan. Menarik kan? Ini pun nampak 5 wave. Ini ketara 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2. Boleh? Nampak? Okey. Jadi itu dah pukul 7. Kita ada follow the bull show sebelum saya habis bateri. Okey. Jadi semua ni ni saya akan kongsikan dalam Discord. Saya akan kongsikan dalam Discord sebentar lagi. Dan ikut kita punya follow the bull show pada malam ni. Malam ni saya nak bagi Imran cerita lebih sikit. Kita dah cerita panjang lebar pada petang ini ya. Boleh? Baca-baca nota-nota ni. Yang itu tadi cuma kepada analisa pasaran. Tapi analisa diri anda lebih penting. Buat benda-benda ni. Bagi saya ini lebih penting daripada apa yang kita cerita tadi tu. Tak, bukan dalam FB, dalam Discord. Okey. FB saya cuma cerita pasal perfume. Lain tak ada. Perfume dan acoy. Lain tak ada. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi sebentar lagi. Kita kembali kepada Zatul. Terima kasih semua.